أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الواحد الأحد الرب الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وأنت مولانا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. Yang dirahmati Al-Fadhil Al-Imam Ustaz Zulkifli kita, Tuan Berkongsi bersama dengan ahli jawatan kuasa, juga seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian, pertama dan selamanya marilah sama-sama sekali lagi kita memanjatkan merapatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masih lagi Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita sampai ke saat ini dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala berikan segala nikmat-nikmat yang ada di atas muka bumi Allah kepada kita ini semuanya secara percuma. Alhamdulillah, hasil daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka sebagai hamba, sebagai manusia, sebagai orang Islam, apatah lagi orang yang beriman, kita wajib mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tuan-tuan, dalam seharian kita bayangkan kalau satu saja Allah tarik nikmat kita pun dah tak boleh nak buat apa. Satu saja nikmat. Kadang-kadang kita rasa, kadang-kadang kita berlemah perasaan Allah tak sayang ke kita. Kadang-kadang kita main awal lah aku ni rezeki tak berapa nak morok. Kadang-kadang awal lah aku ni miskin sangat. Kadang-kadang awal lah aku ni tak macam bulan ni bulan tu. Macam-macam perasaan main kat kita tu. Tapi nak ceritanya apa? Nak ceritanya Allah Subhanahu wa taala bagi dalam keadaan yang kata miskin pun, bayangkan tuan-tuan, mata elok, hidung elok, telinga elok, tangan elok, kaki elok. Allah. Itu antara nikmat yang paling besar. Tak usah kata banyak. Dia tarik sikit saja nikmat. Apa dia kata sakit gigi cukup. Tak boleh nak buat apa. Celah-celah tu tak apalah. Dah sakit gigi, ambil MC. Tapi macam anak pula tu main yo-yo dah depan rumah. Sekali-kali anak saya lagi dia marah, dia maki. Sebab apa? Baru Allah tarik sikit saja. Tuan-tuan, sebab tu kita kena bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selama ini. Tak kira sama ada ianya kecil ataupun besar, sikit ataupun banyak. Itu soal nombor, bukan nombor 2 tuan-tuan, tapi nombor 80. Hak soal pertama, bersyukur dulu. Dari hadirat muslimin muslimah rahimakumullah, pada malam ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan. Perkongsian kita malam ini, peringatan kita bersama pada malam ini ialah berkenaan
Saya nak ajak tuan-tuan kita berbicara berkenaan dengan hakikat kejadian manusia. Hakikat kejadian manusia yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat di dalam Al-Quran yang kita baca tadi. Kita kena tahu asal usul kita. Bila mana kita tahu asal usul kita, insya-Allah bapak lain semua sektor. Masalah yang berlaku sekarang, masalah yang terjadi sekarang ialah ramai di kalangan manusia yang dia tak tahu asal usul dia. Kalau dia tahu asal usul dia, tak kira siapa, baik CEO kah, baik pengarah kah, baik Tok Qadhi kah, baik menteri besar kah, baik ketua kampung kah, baik JKK kah, kalau dia tahu asal usul, dunia ni tak ada apa bagi kita. Tapi masalah manusia itu seringkali lalai dan leka. Manusia itu seringkali alpa, menyebabkan dia tak tahu asal usul dia apa dia. Bila dia tak tahu asal usul dia apa dia lah, yang menyebabkan kadang-kadang dia tidak hiraulah dengan orang yang dikira dia saja. Apatah lagi tambah mutakhir ini. Dari hadirat muslimin muslimah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Tak ada dah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadi lebih baik daripada manusia, tak ada. Dalam banyak-banyak makhluk yang Allah jadi, manusia makhluk Allah, langit bumi, gunung ganang, pokok dan sebagainya, alam cakrawala, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam banyak-banyak makhluk Allah pula Allah jadi manusia. Manusia istimewa, manusia hebat, manusia ni mulia di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, baik, manusia ini punya kelebihan yang macam-macam. Bahkan nabi-nabi dan rasul-rasul juga diutuskan di kalangan manusia. Tuan-tuan, ketika mana Allah perintahkan kepada manusia untuk sujud kepada Allah dalam kisah Nabi Adam dan juga Iblis. Tuan-tuan, sebelum itu Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala kata, aku jadikan jin dan manusia tak sebab lain kecuali semata-mata untuk beribadat kepada Allah. Artinya apa, tuan-tuan? Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Dunia ini sebagai transit saja, persinggahan, tempat persinggahan, tak lebih pada itu. Bila sebut persinggahan, bila sebut kata transit, tak lama. Oleh itu, bila mana kata transit pula, kita kena amal sebanyak mungkin, supaya dengan amalan yang Allah bagi peluang untuk kita hidup di atas muka bumi ini, Allah bagi peluang kita beramal dengan segala amalan-amalan yang Allah bagi peluang kepada kita untuk hidup. Maka Allah nak bagi satu tanggungjawab kepada gunung ganang Bukit Buka untuk jadi khalifah. Tuan-tuan, gunung ganang Bukit Buka tak sanggup nak menerima amanah ini, tapi manusia sanggup menerima amanah menjadi khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
para anbiya, para nabi-nabi, para rasul-rasul Allah hantar di kalangan manusia untuk memerintah, untuk mentarbiyah, untuk mendidik masyarakat, untuk mendidik manusia. Mudah-mudahan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sangat kasih dan sayang kepada manusia. Sangat-sangat kasih kepada semua makhluknya. Kasih kepada semua makhluk yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaannya yang terbaik jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah Akbar. Nak dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, Allah jadikan manusia paling istimewa. Kemuliaannya paling tinggi dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala paling istimewa. Apatah lagi tuan-tuan, kita bayangkan manusia itu sendiri kalau yang beriman. Yang kata Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia pula berbagai-bagai perangai. Macam-macam perangai punya ada. Yang kata manusia itu sendiri Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia macam-macam perangai juga. Apa dia? Yang pertamanya Islam, yang keduanya bukan Islam ataupun kafir. Tuan-tuan, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia satu Islam, satu lagi bukan Islam. Yang Islam ini pun ramai yang masuk neraka. Apatah lagi bukan Islam. Lagi-lagi itu orang balik kata patah neraka. Bawah sekali itu. Tak ada tempat lain dah. Bawah sekali itu. Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia sebaik-baik tempat, sebaik-baik makhluk. Allah jadikan manusia. Allah jadikan manusia, Allah jadikan Islam. Dipecahkan kepada dua. Islam ini pun ramai yang masuk neraka. Macam mana yang kata masuk neraka? Islam dah, semayang dah. Islam dah, semayang dah. Puasa dah. Islam dah, semayang dah, puasa dah. Zakat belum tak keluar. Semayang dah, Islam dah, puasa dah, semayang dah, zakat dah. Tudung pula tak pakai. Semua hak kita sebut ni dah settle, dah clear, dah edah dah. Kata orang pula, Allah Akbar. Itu bukan senang. Yang kata nak jadi khalifah Allah di atas muka bumi. Khalifah Allah Subhanahu wa taala. Itu belum lagi kita contoh bukan Islam. Kalau bukan Islam kita tolak kita boleh dah. Tak tu tak apa, hak tu sektor dah. Tahu dah. Ni masalah yang berucap dua kalimah syahadah. Hak sehari semalam berucap dua kalimah syahadah. Wajib ucap apa? Sehari semalam 17 kali. Tolak tinggal 10. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku naik saksi bahwasanya tiada Tuhan yang lain melainkan Allah, dan aku naik saksi bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Kita bersaksi yang Allah itu ada, kita bersaksi yang Allah itu wujud, kita bersaksi yang Allah itu benar-benar ada. Tapi dalam masa yang sama, ramai dari manusia yang tidak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimahullah. Maka berbahagialah orang-orang Islam
yang beramal dan mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan selain daripada redha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahu al-'azim. Sesungguhnya kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna di atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dan ayat yang lain Allah bawa mai lagi, wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Shadaqallahu azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan kamu daripada tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau kita tanya anak-anak kita asal usul kita dari mana, dia jawab daripada mak dengan ayah. Betul? Tak tu pun betul juga. Sebab apa? Sebab dia sedar-sedar dia ada tang mana hak dia boleh fikir, dia sedar-sedar tu dia tahu mak dengan ayah dia yang jadikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, insya-Allah ke depan lagi kalau ada rezeki kita akan berbicara bagaimana kejadian manusia. Insya-Allah kita akan bincang. Tapi hari ini kita insya-Allah bawa seluruh. Kita tengok satu persatu. Sebab ramai orang kali dia tak sedar dia siapa, dia tak sedar daripada mana asal usul dia tak sedar daripada mana asal keluarnya. Bila tak sedar tu dia akan jadi masalah. Ujian demi ujian berlaku, cobaan demi cobaan berlaku, mihnah dan tribulasi berlaku. Bala daripada Allah Subhanahu wa taala pagi, petang, siang, malam sepanjang masa berlaku tak sedar-sedar. Itu masalahnya. Bila tak sedar tu Allah mai ujian. Bawa mai sikit tak sedar juga, bawa mai lagi tak sedar juga. Allahu Rabbi. Lalu pilih mana masjid, pilih mana tempat, semua masih lagi duduk bercerita. Bak NH370 tak ada lagi. Walaupun dah jumpa kotak hitam, wallah betul ke tak, sebab baru dapat signal. Jumpanya dah lagi. Saya tak mau cerita hak tu tuan-tuan, tapi saya nak ceritanya apa? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan awal tahun lepas, baru je bulan 11, bulan 12 tahun lepas, Allah mai ujian bagi dekat kita tapi tak kena semua. Dia bawa mai dia banjir. Kelantan kena, Terengganu kena, Pahang kena, Lampung. Tapi masalah dia ramai manusia yang tak sedar akan ini merupakan ujian, ini merupakan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila tak sedar, habis dengan hantu main dengan tohum pula. Kena sikit 2-3 negeri. Tak sedar juga. Kalau habis tohum main dengan denggi pula. La ilaha illallah. Tak sedar juga. Habis denggi main dengan kemarau. Nak bagi sedar. Bila kemarau ni dia kena banyak
Satu Malaysia pakai pasal orang-orang tempat. 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan setengah tak turun hujan. Bila hujan tak turun, apa jadi? Pakai habis kering kontang. Itu pun lambat. Dah 2 bulan, 3 bulan baru nak buat solat istisqa. Tak sedar lagi itu merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan bala, tak sedar lagi. Celah-celah mengarau itu barangkali ada lagi orang yang melakukan maksiat. Barangkali ada lagi orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Allah nak bagi rasa satu dunia. Allah nak bagi rasa dia bawa main dengan PhD bagi dia kosong semua satu dunia. Kata rasa. Nak ceritanya apa? Allah Maha Besar. Hebat tak mana pun hang, canggih tak mana pun hang, sistem apa juga yang hang pakai, tidak ada bandingnya nak banding dengan sistem Allah Subhanahu wa ta'ala. Radar yang Allah pakai lebih hebat daripada radar yang hang ada. Mainlah negara mana pun yang kata super power, tak boleh nak buat. Nak ceritanya apa? Ada orang yang mentakbirkan. Tuan-tuan, dalam celah itu, masalahnya bila orang tak sedar, dia panggil lagi badangan. Apa dia bandar tuan-tuan ada panggil dia? Program Pesta Future Music. Tu apa dia tu? Jemput bala lah tu. Hidang pula dalam tu dengan awak, hidang pula dalam tu dengan dada, dengan bagi pil hajat dan sebagainya. Adakah kita nak salah dekat mereka saja? Tuan-tuan, pertama sekali kita kena cari siapa yang meluruskan tempat, siapa yang meluruskan konsert tu. Dan paling dan amat kita sedih ialah ramai yang masuk dalam tu, ribuan yang duduk dalam tu, rata-ratanya anak Melayu Islam, yang boleh dikatakan semuanya miskin, hina. Sebab seorang pun pakai baju tak cukup. Dalam keadaan PhD ke-70 tak jumpa lagi ketika itu, panggil dah bala, jemput bala. Tu tak kira lagi hak sebelum tu, hak rokok dengan buluh tu, tak tu lagi tu. Tuan-tuan, satu persatu Allah londeh Malaysia. Negara kita Allah londeh satu persatu dalam keadaan sebelum ni. Orang kata Malaysia hebat, mengamalkan Islam. Mana ada negara lain buat program musyawarah. Malaysia hebat. Di mata dunia orang nampak Malaysia hebat sebab mengamalkan Islam. Tuk main dengan satu-satu je. Keluar ni surat khabar daripada Saudi, Malaysia mengamalkan sikit. Tapi bukan untuk bomo di Malaysia. Malaysia pun tak ada apa, dia londek satu persatu. Kata bomo tu pun lagi cantik tuan-tuan. Ada orang lebih capak dia orang tengok dia sebut siapa dia. Sowan lagi sowan. Semua dia sebut. Tapi saya yakin hak dalam ni bukannya daripada kumpulan mereka. Orang hak rajin mengaji, orang hak rajin nak mendalami ilmu agama, tak termasuk dalam kumpulan. Kumpulan itu jenis tak mau belajar, jenis suka tarik bala, jemput bala, hak tu suka. Sampai apa tu Allah boleh satu persatu. Tuan-tuan, tak cukup dengan tu, ni jemput lagi bala main.
Kalau ikut program asal, esok mereka akan buat program topless party. Allah Akbar. Tak cukup lagi ke dengan pada Allah bagi? Tak cukup lagi ke makam Allah bagi? Peringatan ini merupakan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi insan supaya manusia sedar akan kelalaian, akan apa yang dibuat. Tapi ramai yang sedar. Sepatutnya esok mereka akan buat. Alhamdulillah, ramai masyarakat kita, ramai pemuda-pemuda yang cintakan Islam, yang sayang Islam. Kita sedar benda ni kalau dibiar, sebab pada Allah Subhanahu Wa Taala bila main, bukan hang sembahyang selalu, okey, hang tak kena pada. Ni tak sembahyang, minum arak, judi, dia tak tutup orang, hang kena. Dah. Pada Allah bila main, dia tak kira sama. Sekali dia sapu semua sekali. Dengan berimam, dengan titik, semua sama. Dia dah. Topless ni apa dia buat tuan? Topless ni lagi masuk kena duit, perempuan masuk percuma. Satu. Yang kedua, tak belah atas, tak pakai pun tak apa. Allah Akbar. Ni yang kata jemput bala. Jemput bala. Ustaz nak salah siapa? Salah orang yang 8 hari bulan 5 ataupun 1 bulan 5 2013 yang 4 memilih mereka untuk mereka memerintah Malaysia. Kerana salah mereka. Siapa suruh hampa pergi pangkah? Kalau hampa tak pangkah, kalau hampa pangkah orang yang Islam, selesai lagi. Tuan-tuan, kita bukan nak kira buat politik sangat, tapi nak cerita kalau sampai macam tu lah Allah uji, tak boleh nak sedar lagi, dah tak ada apa lah nak buat. Tak boleh nak buat apa lah, tak tahu lah. Tuan-tuan, kecuali masyarakat sendiri yang kena sedar. Betapa sekarang awak nak pada hiburan. Dan kita, tugas kita kena tahu, kena sedar supaya ianya tidak terjadi. Walaupun di Penang katanya nak buat apa? Di Penang nak buat juga, alhamdulillah. Hasil kesedaran masyarakat, sahabat-sahabat pemuda kita jumpa dengan penganjur. Kita hantar orang kita pergi, kita jumpa dengan penganjur, kita bagi pendapat kita bagi cadangan kita. Benda macam ni sekian tak boleh buat. Alhamdulillah, mereka dengar cakap kita. Tapi kalau dia buat senang-senang, Allah malam lah. Biasanya hak berlaku ni kalau dia buat ilan, kita sedang, kita nampak, kita akan letak, kita akan pantau. Birin hadirat muslimin muslimah rahimahullah. Persoalan dia, jangan jemput bala Allah Subhanahu Wa Taala. Birin hadirat muslimin muslimah rahimahullah. Walaupun begitu, ia memang betul dan ia memang benar. Kita namanya manusia, semuanya dan segala-galanya lemah. Nak dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang amat-amat berkuasa memati dan menghidupkan manusia dan makhluk-makhluk ini. Dia menjadikan manusia hidup, berkembang biak dan beranak pinak. Bukan kata manusia, bahkan seluruh makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi izin untuk mereka berkembang biak. Maka selagi mana mampu, selagi mana boleh buat, selagi mana boleh meramaikan umat, dipersilakan. Tetapi mesti dididik, diasuh, ditarbiyah dengan acuan Islam, dengan kehendak Islam. InsyaAllah selamat dunia dan akhirat. Hadirin muslimin muslimah rahimahullah. Dan ketahuilah bahawa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara saja. Perjalanan kita
menuju ke alam barzakh, di mana alam yang orang lain tak boleh sampai, dan kalau dia sampai, dia tak boleh patah balik. Tak ada orang yang sampai dia patah balik. Walaupun kisah ini Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Quran, mereka yang sudah berada di sana minta rayu kepada Allah Subhanahu wa taala nak patah balik. Bagilah masa sikit saja, aku nak patah balik ke dunia, aku nak buat amal ibadah, aku tak mau buat dah yang lain. Tapi apa kata masa menentukan segala-galanya. Sekali bila Allah kata fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai ajal, apabila sampai ajal seseorang, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melewatkannya walaupun sesuatu saat, ataupun mempercepatkannya walaupun sesaat. Maka kita yang ada di atas muka bumi Allah, kita yang ada di atas dunia ini, kita yang berada di dunia ini, kita yang Allah tak jemput lagi, kita yang Allah bagi kesempatan, kerana sama-sama lipat gandakan usaha, lipat gandakan segala amalan yang Allah bagi peluang kepada kita. Mudah-mudahan itu tidak jadi macam yang mereka minta nak patah balik ke dunia. Hadirin hadirat muslimin muslimah rahimahullah. Kejadian kita manusia terdiri daripada dua unsur. Dua unsur kejadian manusia. Unsur yang pertamanya, dan ia sangat-sangat berkait rapat dan saling memerlukan antara satu sama lain. Dua unsur ini. Apa dia? Yang pertamanya jasmani, dan yang keduanya rohani. Asal kejadian manusia, dia memerlukan kepada dua ini. Yang pertama jasmani, yang kedua rohani. Kalau rohani saja ada, jasmani tak ada, tak cukup. Kalau jasmani ada, rohani tak ada pun tak boleh juga. Mesti ada dua, jasad dan roh, baru boleh jadi manusia. Kalau tidak, tak terjadi dan tak tercipta manusia. Mesti ada dua. Ada dua, baru jadi manusia. Adanya keserasian kedua-dua unsur inilah yang menyebabkan manusia itu hidup dan menjalani kehidupan di dunia ini hingga dia dimatikan untuk menuju ke hari akhir. Asal usul kejadian manusia, bila mana Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengambil tanah, himpun tanah. Dalam satu kisah, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil tanah. Lalu malaikat ini turun ke langit dunia untuk ambil tanah. Perintah Allah, ambil tanah yang bercampur-campur. Tanah minyak, tanah seluruh, tanah lembek, tanah merah, tanah hitam, tanah putih, tanah macam-macam. Sebab itu kita hari betul-betul tak usah ada jalan. Kalau ada yang warna putih, ada yang warna hitam, ada yang berwarna kelabu, ada yang warna coklat, ada yang warna putih rasat dan sebagainya. Sebab asal kejadian kita memang macam itu. Malaikat ambil ini sikit-sikit. Perintah kepada seorang malaikat turun ke langit dunia untuk ambil seluruh, untuk ambil tanah. Lalu tanah tanya kepada manusia, minta maaf, tanah tanya kepada malaikat, malaikat ambil aku ni nak buat apa? Lalu kata malaikat, aku ambil hang ni, Allah perintah untuk dijadikan sebagai manusia. Oh, tak mau. Rayu
tahu manusia ni suka menumpahkan darah. Tuan-tuan, pokoknya betul. Sebelum Adam tak jadi lagi, tanah ni tahulah manusia ni suka buat soleh dan manusia ni suka menumpahkan darah. Hasilnya rupa-rupanya memang betul berlaku. Macam mana tadi berlaku di Syria, macam mana berlaku di negara-negara sahabat-sahabat kita umat Islam di luar sana. Perintah pula ke malaikat yang kedua turun untuk ambil tanah. Setelah malaikat yang pertama gagal malaikat pertama, masuk kepada malaikat yang kedua, perintah juga kepada malaikat yang kedua turun ambil tanah. Turun dah ke tanah, turun dah ke bumi dan nak ambil dah tanah. Tanah tanya macam soalan yang pertama tadi juga, nak buat apa yang ambil itu ni? Allah perintah supaya ambil untuk nak jadikan manusia. Tolonglah sama-sama, janganlah ambil Tuhan, ambil orang lain. Itu tanah rayu. Tahu sebab manusia ni suka menumpahkan darah. Sampai macam tu juga. Tak berjaya malaikat yang kedua, malaikat yang ketiga pula Allah tugaskan untuk ambil manusia, untuk ambil tanah. Tuan-tuan dipahamkan malaikat yang keempat. Setelah malaikat pertama, kedua, ketiga tak sampai hati nak ambil tanah, tak sampai hati. Tanah merayu-rayu, tanah merata-rata, jangan ambil aku, jangan ambil aku, ambil orang lain. Dipahamkan malaikat yang keempat itu. Situasi dia sama, mak dan tanah tadi rayu, jangan ambil aku, tolong jangan ambil aku, ambil orang lain. Lalu kata malaikat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada kamu rela ataupun tidak, sama ada kamu boleh ambil ataupun tidak, kamu mau ataupun tidak, aku terpaksa ambil ini sebab perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mesti melaksanakannya. Sebab tanah terpaksa menyerahkan diri untuk dijadikan jasad. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bentukkan manusia, baru ditiupkan roh seperti yang kita sebut tadi. Memerlukan kepada dua, jasad dan roh, jasad jasmani dan juga rohani, untuk nak menjadikan manusia. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimahullah. Kita tengok unsur jasmani. Unsur jasmani yakni fizikal, jasad, tubuh badan manusia, jasad manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala rakamkan dia di dalam Al-Quran. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghah fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Asal kejadian manusia itu daripada tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yakni disimpan di dalam rahim. Kemudian air mani
kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan segumpal tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu kami menebus dan kami membungkus ia dengan daging. Dan sesudah itu kami jadikan ia makhluk Allah. Dan sesudah itu kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain-lain mengikut kehendak Allah. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Step by step yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan, tempoh masa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan, insya-Allah yang ini juga kita tahu. Yang ini juga kita akan bawa kalau ada lagi rezeki, insya-Allah. Tapi nak cerita malam ni, jangan siapa-siapa juga merasa hebat. Jangan siapa-siapa juga merasa dia yang terbaik. Dan semua di kalangan kita, termasuk orang yang ada di depan ini, ayo sama-sama kita tolak ke belakang. Kita bayang, kita rasa apa yang kita bayang, apa yang kita nampak, apa yang kita rasa. Jangan ada seorang pun di kalangan kita yang mencari benar. Aku begini dan begini, aku begini dan begini. Sebab semua kita asalnya daripada saluran yang sama, masuknya sama, keluarnya sama. Tak ada siapa-siapa yang lebih hebat daripada itu sahaja yang Allah tempatkan manusia. Oleh itu, bila bersaksi, tak payah siapa-siapa, angkat dada, tuju aku. Sama-sama kita muhasabah, sama-sama kita fikir, sama-sama kita renung. Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita, tidak ada lain dan tidak bukan untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara untuk kita beribadat terpulang kepada Tuhan. Bagaimana? Yang penting semuanya, segala tindak tanduk dan tingkah laku kita mesti mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cari redha manusia, tapi cari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya-Allah kita akan selamat sama ada di dunia ataupun di akhirat. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Saya kira yang terakhir sampai di sini dulu buat kali ini. Mohon ampun dan maaf salah dan silap yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lemah serta kurang daripada kelemahan dan kesilapan saya sendiri, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamidin wa syakirin wa sabirin alladhi ni'mahu mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma amsina iman wa shina wa adkhilna jannata na'imah wa nahjika ar-rahim. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din. وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء الصالحين العاملين. اللهم ربنا